Assalamualaikum warahmatullahi, salam sejahtera, salam ukhuwah, selamat malam kepada penonton di studio maupun penonton di rumah. Apa khabar anda semua? Didoakan agar semuanya sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Kembali lagi bersama Akademi Al-Quran musim yang keempat, dan sebagaimana anda semua sedia maklum dan mengetahui siapakah 4 calon juara yang bakal berentap ke peringkat akhir Akademi Al-Quran tahun ini. Ya, 4 finalis Akademi Al-Quran ini mempunyai kelebihan tersendiri. Masing-masing mempunyai kehebatan dan kepoweran yang tersendiri. Apapun sebenarnya jarak usia di kalangan mereka ni, ada yang terlampau muda, ada yang terlampau veteran, sehingga mencecah 10 tahun jarak umur di kalangan mereka. Apapun, pastinya semua mempunyai kelebihan yang tersendiri. Ya, betul tu. Qori yang termuda berusia 15 tahun, manakala pesaingnya berusia 25 tahun. Bagaimanakah jarak kematangan ini dapat diatasi oleh adik Muhammad Ahmad Zaid dalam malam penentuan nanti? Ya, percaturan malam penentuan semakin dirasai. 4 finalis sudah dikenali, dan inilah wajah-wajah mereka, dan mereka akan berentap pada malam final nanti. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan berpeluang untuk bertanyakan soalan kepada mereka. Begitu juga kepada para juri yang akan bertukar-tukar soalan, bersembang-sembang pada malam ini, dalam rangka kita menjayakan edisi khas garapan perjalanan peserta Akademi Al-Quran sebelum malam final Akademi Al-Quran musim yang keempat. Jadi, sebelum kita bersembang-sembang dan bertanyakan soalan kepada mereka, apa kata kita tatapi sorotan 4 finalis Akademi Al-Quran dan profil mereka. Mereka yang layak, seorang daripadanya ialah Ahmad Tarmizi Haji Ali. Hatta tuqimut Tawrata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Saksikan keempat-empat wajah ini. Muhammad Ahmad Zahid. Qala fadhuqul azab bima kuntum takfurun. Saudara Husni. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Yahya, anda akan bersama 3 peserta yang akan mara ke peringkat akhir Akademi Al-Quran, sekaligus mencipta sejarah Akademi Al-Quran musim yang keempat. Walladzina kadzabu biayatina summun wa bukmun fi dhulumat. Ya, ini dia 4 qari yang berjaya mara ke peringkat akhir Akademi Al-Quran musim yang keempat. Dan pada malam ini kita juga bertuah kerana 3 lagi juri yang bersama-sama dengan kita dalam menjawab pelbagai pertanyaan. Dan mungkin antara jawapan-jawapan mereka adalah jawapan yang anda nanti-nantikan. Ya, mungkin ramai nak mengetahui bagaimanakah sebenarnya Ustazah Asni menguasai ilmu tajwid dan fasahah. Dan mungkin boleh kita bertanyakan kepada beliau bagaimanakah tips menjaga kesihatan sehingga bersegi-segi dan sebagainya. Assalamualaikum Ustazah, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Ya, bersama dengan kita juga adalah Ustaz Nazri dan juga Ustaz Radhi Kamarul Hailan. Apa khabar Ustaz? Apa khabar Ustaz Asni? Lebih khair. Ya, selamat datang juga kita ucapkan. Dan kepada anda penonton di studio maupun penonton di rumah, jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. 3 bulan peserta
berada dalam Akademi Al-Quran dan 3 bulan juga kita mencari bintang baru dalam Akademi Al-Quran musim yang keempat daripada senarai pendek 20 orang peserta. Sehinggalah ke malam ini 4 finalis sudah kita ketahui dan insya-Allah Akademi Al-Quran musim yang keempat bakal menyaksikan bintang yang bakal bersinar pada kurang daripada seminggu dari sekarang. Ya, dalam 10 episod lalu, para penonton telah mengikuti perjalanan mereka di dalam Akademi Al-Quran dan pada malam ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut lagi setiap qori-qori kita ni dan anda juga berpeluang mendengar juri mengulas prestasi para peserta yang akan mara peringkat akhir kali ini di mana pada awal penglibatan mereka di dalam Akademi dan juga sebelum melangkah ke peringkat akhir Akademi Al-Quran. Ya, kita mulakan dengan saudara Ahmad Tarmizi bin Haji Ali. Tarmizi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, sihat ya? Alhamdulillah. Ya, malam ni kita sembang-sembang santai nak berkenalan dengan lebih rapat dengan anda kan. Nak tanya sikit, anda ni mempunyai 19 orang adik-beradik kan? Ya, betul. Ya. Macam mana pengalaman kan peribadi dengan adik-beradik yang begitu ramai 19 orang? Bagaimanakah, ada persaingan ke, ada dengki-berdengki ke, ada macam mana? Boleh kongsi sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang betul lah yang Ustaz Azam bercakap, saya mempunyai dalam 19 orang adik-beradik lah. Boleh buat tim bola lah. Jadi walau macam mana pun dalam bidang Quran kami seringlah bermuzakarah lah. Mungkin selepas makan kami duduk atas lantai tu, kami masing-masing memperdengarkan bacaan lah dan kami komen bacaan masing-masing supaya untuk memantapkan lagi lah bacaan kami semua. Itu dia antara jawapan Tarmizi. Sebenarnya saya nak bertanyalah kepada 4 yang bertuah pada malam ini yang berjaya menimpa sejarah di dalam Akademi Al-Quran musim yang keempat ni, Ustaz. Saya nak tanya kepada Husni lah. Bagaimana Ustaz antara pergaulan Husni ya pada usia kecil lagi? Adakah Husni ni kecil-kecil dulu kawan-kawan dengan adik-beradik je ke, ataupun ada kawan-kawan di sekitar rumah ke? Bermain tak macam-macam kanak-kanak biasa, kanak-kanak sehari ni? Bagaimana Husni? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kanak-kanak lain juga, saya membesar. Ada kawan dari kecil dan pergaulan? Memang dari segi pergaulan saya memang agak bebas lah. Bebas maksudnya ramai kawan lah, memang meluas lah. Dan saya memang suka berkawan. Memang dari semua saya panggil memang kawan tu, daripada yang belajar agama dan yang tak belajar. Jadi jurusan agama pun berkawan lah. Memang meluas lah. Dan saya memang suka berkawan. Adol, lipat tu. Jadi inilah aktiviti petang saya. Bukan kegemaran saya main takraw. Jadi untuk riadah badan sendiri dan untuk maintainlah kesihatan saya dan suara saya juga. Jadi insya-Allah dengan badan yang sihat tu akan mendapat akal yang sihat, insya-Allah. Lama saya kenal Ustaz Husni ni, orangnya nampak macam, kira kalau nak dekat ni, dia macam gerun lah juga. Tapi bila kita dah beramah dengan dia, alhamdulillah dia okey, orangnya sempoi. Kat kampung ni dia seorang yang kira salah seorang yang kira alim lah. Dia kira kadang-kadang dia berceramah kat apa ni, dekat surau. Tengoklah kalau dia orang panggil ke nak tolong ajar ke, tunjuk ajar ke, dia seorang kira yang baik lah. Jadi di surau madrasah ni lah, jadi tempat saya setiap minggu menyampaikan ilmu dan kuliah kepada masyarakat setempat. Ya, sebenarnya bukan senang nak jadi qari ya. Pada Yahya, bagaimana Yahya? Adakah pilih-pilih juga kawan ke masa kecil dulu? Saya kawan Melaka. Kawan Melaka? Kawan main guli ada, kawan main bola ada, kawan main snooker pun ada. Dulu masa sekolah dulu tiap-tiap hari main snooker. Lepas daripada tingkatan 5 bersara. Sekarang pun main pun tak goyang lah. Ya, Yahya dia memang minat main snooker. Kita nak korek betul-betul sebenarnya daripada Yahya ni kan, duduk sebelah abang dia kan. 19 orang adik-beradik, betul ke sebenarnya Tarmizi ke cover line je tadi kan? Sebenarnya dalam 19 adik-beradik ni, adakah anda membuli ke, kena buli ke, ataupun macam mana sebenarnya? Pengalaman pula nak tanya. Saya rasa setakat ni tak ada lagi lah sebab kami ni boleh dikata saling sayang menyayangi lah Ustaz. Allahumma. Baiklah, itu dah tadi Ustaz antara pengalaman-pengalaman daripada kecil lagi dapat dikongsikan bersama. Dan sebenarnya selain berkenalan dengan lebih mendalam dengan peserta-peserta akhir Akademi Al-Quran musim keempat ini, malam ni kita ada satu segmen yang menarik, iaitu segmen Tiru Macam Saya.
Hebat tu Ustaz. Tapi jangan risau kerana segmen ini tidak akan diambil markah oleh pihak juri. Dan tiada juga penyingkiran pada malam ni. Pastinya. Segmen Tiru Macam Saya ini akan menampilkan bacaan para peserta di mana ikutilah cara bacaan secara idola mereka masing-masing. Misalnya kalau Muhammad minat kepada Syekh Mustafa Ismail sebagai contohnya. Jadi cara bacaan itu mestilah mirip-mirip dengan Mustafa Ismail. Begitu juga kalau minat kepada Syekh Syahad Anwar, maknanya baca dengan gaya Syahad Anwar yang tersendiri. Dan juri ketika itu kita minta nak komen sama ke, serupa ke, lain ke, seorang utara, seorang selatan ke. InsyaAllah kita boleh berkongsi sama pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mempersilakan saudara Tarmizi yang akan mengalunkan bacaan. Sebelum itu, kita saksikan tokoh Qari Pujaan Tarmizi. Saksikan. Wallahu basirun bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. Tarmizi memang minat pada kecil. Umur 3 tahun dah boleh bang dah. Asal dia bang tu memang dia bang berlagu tu memang ikut masa kecil tu makcik ajar dia ngaji tu memang tak susah lah. Memang tak susah. Dia seorang. Memang dia sebab dia minat kan tak? Sadaqallahul azim. Masya-Allah, Allah, mantap bacaan yang hebat. Syarifah ya. Syarifah sendiri kenal ke Syekh Mahmud Syahadat Anwar? Muhammad Syahad Anwar. Ya. Pernah berjumpa dia kata apa macam mana? Saya pernah berjumpa dengan Syahad Anwar. Tapi masa tu di persembahan di Indonesia sebenarnya. Sebaris dengan Johan-Johan. Macam mana karakter ataupun beliau sebenarnya sendiri? Tak banyak cakap Syekh Syahad ni. Lagipun dari sudut penyampaian dia memang terkesan sebenarnya Ustaz. Amat mendalam bagaimana yang dipersembahkan oleh Tarmizi tadi. Hebat Ustaz. Ustaz Radhi, macam mana, serupa ke dengan qari yang diidam ataupun idola Tarmizi ni? Ya, memang hebat sekali sebenarnya. Saya dengar pun terpukau juga. Sebab saya sendiri tak boleh buat macam tu. Terus terang cakap. Jadi bacaan dia tadi Ustaz Radhi, dia ada maknanya cukup lah dengan tabaqat dia, kepanasan bacaan tu bagaimana? Tapi kalau sekadar untuk persembahan tadi memang cantik lah. Tapi kalau dalam tilawah Al-Quran sebenarnya dia masih perlu kepada harakat-harakat jawab itu dalam skema penghakiman sebenarnya. Ustaz Hasni ialah finalis Akademi Al-Quran yang 4 orang ni telah diketahui kan. Jadi pengamatan Ustazah selama kita berminggu-minggu bersama dengan mereka ni kan, apa satu mungkin yang boleh dikongsikan supaya dapat memperbaiki tajwid dan fasahah yang diadili oleh Ustazah? Pada saya masing-masing dah banyak perkembangan yang sangat baik, kemajuan yang sangat positif. Dan terutama sekali kena jaga wakaf dan ibtida. Dan yang penting sekali, kalau boleh patut yang buka mulut kita buka mulut, jangan segan silu untuk membuka mulut, sebab orang kata bagi terang dan nyata lagi lah suara tu. Begitulah sebenarnya konsep penghayatan ni, maknanya kena faham makna ayat juga kan Ustazah ya? Ya saya. Pada ayat yang ke-185 boleh Ustaz ceritakan sikit apa yang Ustaz faham? Perihal kematian lah. Yang mana mati ni merupakan sesuatu yang pasti dan benar-benar akan sampai, akan setiap orang pasti akan merasai mati. Boleh buat kajian sikit, buat research mana ayat yang ada asbabun nuzul supaya kita lebih faham apa sejarah penurunan ayat tu. Itu dia. Juri qiraat kita Ustaz Nazri. Sebabkan IQ ni ada kelebihan dia pertandingan Al-Quran yang lain adalah wujudnya qiraat. Agak-agak Ustaz lah, berapa lama boleh nak menguasai qiraat? Ataupun ada level-level dia, mungkin boleh kongsi sama Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz Lamri. Dia bergantung pada minat setiap individu tu. Kalau minat dia mendalam, mungkin dia perlu masa yang tak panjang lah. Yang penting sekali di sini adalah minat dia. Sebab dia perlu pada penghafalan matan, punca untuk kita mengingat setiap khilaf dalam qiraat tersebut. Maknanya kalau tidak hafal dari sudut matan tu, masih boleh mempelajari qiraat lah gitu? Boleh, tapi agak sukar sikit lah. Sebab kau merengkas Ustaz Nazri kepada setiap seorang peserta dari sudut kekuatan dan kelemahan qiraat mereka. Mungkin daripada Husni dulu. Dari sudut qiraat Husni saya rasa dia boleh menguasai. Cumanya yang mengganggu dia selama ni ialah pernafasan dia lah. Kalau ada bab menyandar tu saya rasa awak baca lebih sempurna lagi. Tidaklah penat sangat. Nampak awak ni rasa macam penat, letih. Ya. Kekurangan oksigen. Apabila dia tak boleh nak kejar pernafasan tu, jadi dia mengganggu tumpuan kepada qiraat tu, dia hilang. Tarmizi pun dia memang ada kelebihan. Samalah dia, isu dia dengan Husni sama lebih kurang. Kena teruskan usaha berjoging di Bukit Ghufran. Kalau sebelum ini saya syorkan awak supaya 10 kali naik turun di Bukit Ghufran itu,
Mungkin untuk melangkah ke final ni saya syorkan anda supaya 20 kali naik turun bukit Ghufran tersebut. Yahya, ni dia kena lebih sikit tumpuan lah. Tapi kita bagi soalan yang dia masih belum biasa tu agak itulah terlepas pandang lah. Adakah tarku gunnah untuk khalaf ini hanya pada huruf ya sahaja? Tidak, Ustaz. Wow. Pada ayat tu Ustaz. Tak tanya lagi jawab dah. Tahu salah tu. Summu wa bukmun anda tertinggal wa fi waw wa ya dunaha khalafun tala pada huruf waw dan huruf ya. Muhammad memang jelaslah dari sudut kesungguhan dia kita memang nampak memang susah sebenarnya nak mencari kesilapan dia dalam qiraat sebab dia memang itqan. Walaupun riwayat khalaf ini kadang-kadang digeruni oleh setengah pelajar, tetapi anda dengan usia yang baru berusia 15 tahun dapat menguasai riwayat khalaf dengan baik. Tapi saya rasa ini adalah kesungguhan yang telah anda tunjukkan sepanjang anda berada di Akademi Al-Quran. Ada minat untuk menguasai qiraat, saya rasa dalam tempoh 3 tahun dah boleh dah ganti saya sebagai juri qiraat. Kita akan berehat seketika. Apapun sebelum itu kita cuba jawab soalan trivia ini. Soalan trivia AQ minggu ini. Taranum Bayati, Iraqi, Hijaz dan Ras ialah asas-asas taranum yang berikut. A. Misri, B. Irani, C. Hijazi dan D. Malizi. Jawapannya A. Misri, iaitu seni lagu Al-Quran yang dipopularkan oleh qari-qari dari Mesir dan kawasan sekitarnya. Kita bersua kembali dalam Akademi Al-Quran musim yang keempat. Ya, Ustaz Radiq, bagaimana rasanya ataupun tips pengawalan suara yang Ustaz sendiri telah mengalami juara sebanyak 2 kali di peringkat antarabangsa yang boleh kita kongsikan pada peserta-peserta yang boleh dijadikan bekalan sebelum mereka pergi ke akhir. Dalam mempelajari ilmu taranum Al-Quran, sebenarnya suatu benda yang sangat, nak cakap macam mana ya, susah sebenarnya ya. Tapi nak kawal tu dia perlu kepada satu kemahiran. Kerana bukan kita membaca Quran ni dengan menggunakan tenaga sebenarnya. Kita banyak menggunakan teknik nak keluarkan suara tu. Qalal mala'u min qaumi fir'aun inna hadha lasahirun alim. Sebab tu kalau kita tengok qari-qari masyhur yang membaca Quran, kadang-kadang bunyi macam tinggi bacaan suaranya, tapi sebenarnya tak tinggi mana pun. Teknik sebenarnya. Modal utama untuk baca Quran pastinya suara dan mempunyai nafas yang selesa. Ini keistimewaan. Baru ditampung dengan ilmu-ilmu seperti tajwid, fasahah dan juga qiraat. Husni, sebelum mungkin anda boleh mengajukan soalan tu, nak tanya anda sendirilah. Macam mana mula mempelajari ilmu Al-Quran lah sehingga sampai ke tahap ini dan boleh masuk ke final Akademi Al-Quran? Silakan. Jadi dalam ilmu Al-Quran ni sebenarnya saya sendiri lahir pada keluarga yang membaca Al-Quran lah, menghafal. Alhamdulillah, saya bersyukur sendirilah. Kerana ayah saya juga merupakan seorang qari Melaka lah, tahun 80-an macam tu. Cumanya tu, dan kakak saya pun, adik-adik saya pun menghafal Al-Quran juga. Cuma permulaan dalam ilmu Quran tu saya menghafal Quran lah di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, masuk pertandingan lah di peringkat sekolah dalam hafazan saja, tak erti taranum. Jadi ni adalah aktiviti saya di waktu lapang lah. Kalau sekiranya saya ada waktu lapang, di sinilah saya menghabiskan masa saya mengulang kaji dan mentelaah kitab lah. Jadi antara koleksi-koleksi kitab saya yang saya beli di Mesir ni, yang memang saya meminati lah untuk mengumpul kitab-kitab yang berjilid-jilid ni. Selain boleh buat rujukan, ini juga menjadi harta yang bermakna bagi saya. Cuma ketika saya dah di peringkat diploma di Mahat Hafiz, kebetulan masa tu saya pergi ke negeri Kelantan, saya jumpa dengan seorang guru lah, Ustaz Yahya. Jadi rasa menarik lah, rasa dengar tu rasa memang cukup sedap lah. Walaupun tak boleh buat, memang tak boleh buat pun.
Alhamdulillah minat tu jadi lama dia pun perkenalkan saya. Dengarlah qori-qori Mesir, dengarlah Mustafa Ismail. Jadi mulai pada tu saya rasa nak belajar lah. Mula lambat juga, 20 lebih umur saya 20. Jadi dia diploma cuma alhamdulillah lah boleh. Sekarang ni boleh lah dah kenal lagu-lagu tu sikit apa semua. Alhamdulillah. Ya, kita buka peluang kalau mana-mana selain daripada Husni boleh tanyakan kepada juri. Yahya ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya kepada Ustaz Radi lah. Macam mana saya nak mengatasi kesumbangan yang tidak menjadi dalam bacaan Al-Quran? Soalan ini semua soalan, ialah soalan maut semua tu. Ya. Sebenarnya dia perlu kepada kemahiran. Ya, dalam pembacaan Quran bertaranum ni, perkara yang utama mesti kita terapkan ialah latih tubi mesti. Ya, saya sendiri pun bukanlah mahir pun, banyak lagi lemah. Tapi asal naik kereta je mulut tak diam. Ya, mesti kena baca macam mana bagi lembut. Kadang-kadang satu burdah tu, satu lenggok bunga tu kadang-kadang kita terpaksa ulang sampai 2-30 kali pun dapat. Jadi perlu kepada latih tubi yang sangat orang kata apa? Tiap hari lah kalau boleh. Kalau tak baca sehari tu maka tak selesa hidup kita sebenarnya. Okey, apa harapan Ustaz dari sudut perkembangan qiraat di Malaysia? Terus terang lah saya kata perkembangan di Malaysia ni ilmu qiraat sangat lambat lah bagi saya. Sebab tiada pendedahan, dan AQ ni sebenarnya sebagai satu platform untuk mendedahkan rakyat Malaysia ni apa itu ilmu qiraat. Dan saya ucapkan tahniah lah kepada pihak TV9 kerana telah menjadikan ini satu platform yang baik kepada rakyat Malaysia. Pindah kepada peserta finalis kita yang 4 orang ni, dan kita nak dengar dahulu bacaan daripada Husni Ali Hassan, ya, yang idola dia ni hebat juga, popular pada qari-qari yang berada kat Malaysia ni. Apapun kita jemput Husni untuk mengambil pentah bacaan. Iqra wa rabbuka lakramul ladzi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم
وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العظيم. Dia anak yang ketujuh daripada 10 adik-adik. Tapi kelebihan dia daripada yang lain tu memang ada perbezaannya. Dia rajin baca Quran dan bila di sekolah kalau dia baca Quran, cikgu akan beritahu makcik budak-budak yang tengah main-main lari-lari dalam kelas akan terus tumpu pada dia. Sadaqallahul azim. Azim, masya-Allah, hebat bacaan Husni. Itulah Ustaz, sebenarnya bila tak ambil markah ni menjadi je bacaan kita tu Ustaz. Apapun kepada anda, kita berehat seketika, kembali sebentar nanti. Sebentar itu saksikan Ustazah AQ di skrin TV anda. Sikat. Assalamualaikum, kaifahalukum? Alhamdulillah bertemu Ustazah lagi pada minggu ini untuk mengenali satu lagi taranum aliran Misri yang dipopularkan oleh qari-qari Mesir. Antara asas taranum Misri adalah taranum nahwan. Sifat taranum nahwan adalah mempunyai gerak ringan yang berkesan, sederhana dan memikat jiwa, serta kehalusan seni dan sesuai dengan tabakat sederhana. Manakala peranannya adalah untuk melembutkan bacaan serta sesuai dengan ayat memohon, bercerita dan sebagainya. Salam Akademi Al-Quran dan ma'assalamah. Bersua kembali ke Akademi Al-Quran musim yang keempat, edisi Garapan Perjalanan peserta Akademi Al-Quran sebelum menuju ke pusingan yang terakhir. Tarmizi, bagaimana pengalaman anda sendiri di Akademi Al-Quran bersama dengan mursyid-mursyid yang membimbing anda seperti Ustaz Tarmizi Anwar Hasin dan Ustaz Ibrahim sendiri? Saya pun rasa amat gembira lah dapat bersama dengan diorang. Ustaz Anwar memang banyaklah dia punya variasi-variasi taranum sendiri. Bila kita baca dia terlintah, dia nampak kat sini kosong kan. Jadi kalau sebelum ni mungkin, sebelum masuk AQ ni mungkin ada beberapa lagu yang mahir dan ada yang tak mahir. Lepas masuk AQ ni mungkin kata semua lagu dia dah nampak dah jalan dia kan. Nampaklah gambaran secara tasawuf tu. Ya. Kepada Yahya, mungkin Yahya, apakah antara perubahan yang Yahya dapat daripada kelas Akademi Al-Quran, lebih-lebih lagi dari sudut taranum ataupun tajwid ataupun qiraat? Mungkin boleh buat kesimpulan sikit? Dari segi tajwid banyak ketaranya qiraat lah, sebab sebelum ni saya tak pernah belajar lagi qiraat ni. Tiba-tiba mari, tapi alhamdulillah saya masih dapat memahami lah. Yang pentingnya lebih keyakinan sebenarnya, betul tak Yahya? Sebab semua soalan diberi secara spontan Ustaz. Spontan. Ya Husni, jangan terkejut, tenang saja. Dalam Akademi Al-Quran ni kita tidak lari daripada kehangatan bintang dan glamour kan. Bagaimana anda merasai kehangatan tu dan menghadapinya? Silakan. Jadi untuk bila saya masuk dalam akademi terlibat dan alhamdulillah dapat hingga akhir ni, ada jugalah kelainan tu kerana mungkinnya orang di luar tu ada yang tengok rancangan kenal. Macam mana pun saya buat relax pasal mungkinnya pasal kontrol je lah. Cumanya saya rasa bangga kerana dengan cara ni juga dia orang menganggap kami semua ikon Al-Quran. Jadi saya rasa satu dakwah yang baik lah. Orang kata Quran. Jadi satu dakwah mungkin insyaAllah. Masya Allah. Dan dengan ceritanya pun Husni pun dah mengamalkan diet. Okey Husni, sebelum kita berpindah pada juri kan, hasil daripada bahang tu kan, orang kata kadang-kadang dunia ni penuh dengan cabaran kan. Sebenarnya nak tanya, anda dah ada calon ke belum?
belum lagi lepas ni. Ya, lepas ni. Okey, kepada juri, saya buka di antara tiga-tiga juri yang sangat berwibawa ni. Bagaimana persiapan dalam nak menyediakan soalan-soalan yang kita rasa dahsyatlah, spontannya, lagunya, qiraatnya, tajwid dan mungkin asbabun nuzul dan sebagainya mungkin. Dari segi pemilihan soalan dulu. Biasanya secara fitrah dia sepatutnya makin lama makin susah, itu normal. Jadi macam minggu yang sebelum terakhir, saya nampak ramai di antara peserta-peserta yang sangat terkejut. Berikan asbabun nuzul pada ayat yang ke-64 dan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kalimah Al-A'raf. Selama ni soalan-soalan penghayatan, sebab saya sangat memahami banyak benda nak belajar, Ustazah. Ni nak tengok, ini nak tengok. Jadi sebagi banyak sangat nak belajar, ni nak tengok kan, qiraat banyak nak hafal, ni sakit kepala. Jadi soalan-soalan yang sebelum ni, apa yang awak faham? Ceritakan kepada kami apa yang Ustaz dapat tadabbur daripada surah Takwir ini. Jadi apa yang awak tahu dalam firman ini yang Allah nak sampaikan tentang kebesarannya. Sebagai peserta yang dah sampai ke peringkat akhir, kena bersedia untuk semua ini. Kena bersedia kerana supaya cabaran ni kita ambil lah, cabaran ni supaya kita menjadi bukan sahaja pembaca Al-Quran, tapi penghayat Al-Quran. InsyaAllah. Itulah dia sebenarnya secara tak langsung sebenarnya satu pembaharuan yang ditonjolkan dalam Akademi Al-Quran yang keempat ni, supaya penghayatan tu ada lebih, maka ditanyakan juga tentang tafsir, mungkin juga asbabun nuzul. Maknanya kalau pemenang 30,000 tu memang berbaloi lah. Ya, mungkin Ustaz Radhi ada nak tambah? Persediaan pembuatan soalan. Sebenarnya dalam Taranum ni tak banyak sedia apa pun. Kerana demo yang masuk ni saya rasa dah bersedia sebelum Akademi Quran yang kita sedia dah. Kerana ilmu Taranum ni, tu saya kata tadi bukan suatu ilmu yang boleh kita dapat belajar dalam masa yang singkat. Paling kurang-kurang pun 10 tahun tu untuk jadi mahir. Jadi dengan Akademi Quran ni sebenarnya dia lebih kepada menambah kemahiran. Yang mana demo ni memang dah ada mahir, dah kenal nahwan, dah kenal bayati, dah kenal jaharkah sebelum masuk lagi. Jadi soalan tu dia orang sendiri pun saya rasa boleh agak tak susah manalah saya nak buat soalan tu sebenarnya. Dengan menggunakan dua jenis taranum, iaitu Husaini dan Saba. Dengan menggunakan dua jenis taranum, iaitu Nahawand dan Ras. Kerana benda tu memang dia dah ada. Okay, terima kasih. Maknanya Ustaz Rati, di peringkat akhir ni mungkin nak cari kesilapan tu memang susah. Adakah diberi markah istimewa kepada peserta-peserta ini daripada ikhtilal? Mungkin saya boleh komen. Sebenarnya apa yang saya lihat sepanjang perjalanan Akademi Quran pada musim ini, ketara sekali ialah sebenarnya dalam bidang suara. Banyak masalah saya tengoklah, kalau dia orang dapat tingkatkan ataupun mutu suara masing-masing, itu boleh memberi saingan yang sangat hebatlah di antara mereka. Jadi sebenarnya dalam untuk peringkat final nanti, sebenarnya dalam Taranum ni ada keistimewaan tertentu yang kita bagi markah istimewa. Contoh yang saya boleh bagi, kalau dapat membuat salalim nuzul ataupun salim su'ud dengan cantik. Maksudnya salim nuzul ni gaya suara tu menurun sampai ada beberapa tingkat. Begitu juga naik. Dia naik tu mengikut tangga-tangga suara. Tu. Ini keistimewaan yang sebenarnya sukar. Kalau orang yang baru-baru dia tak dapat nak buat lentuk gerak naik turun ni. Begitu juga macam kata Ustazah Saripah tadilah, ikhtilalul lahan. Ikhtilalul lahan ni suatu keistimewaan yang sebenarnya susah. Tengah-tengah baca nak bagi sumbangkan suara. Ini dia kalau silap sumbang terus. Sebab itu dia satu benda yang kemahiran yang seni sangat. Jadi saya sebagai juri lah, kalau ada peserta dapat buat perkara sebegini, kita terpaksa bagi keistimewaan. Kerana ini suatu keistimewaan yang patut kita anugerah kepada dia sebenarnya. Dan Ustaz Nazri mungkin sebagai penutup, saya tengok banyak berkolaborasi dan bekerjasama dengan Ustaz Radhi dan khususnya Ustaz Asni kan, dalam nak memastikan ini qiraat, ini ada khilaf, ini yang ada farash huruf dan sebagainya. Macam mana persediaan membuat soalan tu? Ya, biasa-biasanya kalau peringkat awal ni soalan dia hanya bernilai 500,000 kan. Maksudnya mudah je lah. Saya pun buat santai-santai je sebab mereka baru. Tapi kalau untuk final ni, saya sendiri terpaksa lah duduk seminggu, 2 minggu untuk memikirkan soalan yang bertaraf 30,000 lah. Jadi saya pun terpaksa perah otak sebelum dia orang perah otak lah.
Jadi memang bukan kata agak susah, memang susah lah. Dia kena bersedia banyak. Dan soalan pun sebelum ni satu soalan mereka berkongsi 2 orang, 3 orang boleh baca soalan yang sama kan. Tapi yang ni memang kita akan buat lebih dan berbagai-bagai bentuk soalan kita boleh buat. Cuma peserta kena saya nasihatkan tidak spot soalan lah. Sila baca dari surah Al-Ma'idah bermula dari ayat 18 dengan riwayat Hisham. Sila baca dari surah At-Taubah bermula dari ayat 109 dengan riwayat Khalaf. Soalan ni, riwayat ni. Nanti takut tak ada riwayat tu, dia dah gelabah atau pentas, jadi masalah. Dan satu lagi yang saya ingatkan ialah masa yang kita beri ialah 8 minit. Dan saya dah berbincang dengan Ustaz Rodi, dalam masa 8 minit ini berapa baris ayat yang masuk dengan 8 minit ini. Jadi oleh kerana kita pun live, tak boleh nak banyak tak boleh. So dia kena sharp lah. Dengan saya dah kira dah 8 minit ni berapa baris dan mereka mesti sharp. Dan itulah markah istimewa. Maknanya kalau dia boleh habis contoh 8 minit tu 15 baris, di tepat-tepat 15 baris habis 8 minit, memang itu markah tambahan. Ya, itu dia Ustaz. Pastinya cabaran kian terasa. Saya sebenarnya berdebar juga nak melangkah ke peringkat akhir Akademi Al-Quran musim yang keempat. Secara tak langsung tu tips kepada para peserta tu 8 minit tu dengan lagu yang cukup dengan qiraat. Dengan salalim nuzulnya istimewa tu. Apa kata Ustaz? Kita kalau tadi dah mendengar Tarmizi dan Husni, pada kali ini kita nak melihat ataupun mendengarkan tiru macam saya untuk saudara Yahya pula. Ya, sila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت
ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Pada kecil terjah satu tu mana dia nak sungguh-sungguh untuk taranum sampai waktu kakek dia bawa Quran bagi ke mak dia ajar. Nak sungguh-sungguh. Saya syukur kepada Allah SWT boleh anak saya yang dua-dua tu boleh masuk final. Ya, bacaan Yahya. Macam mana kita terus tanya komen juri, adakah gaya macam idola dia Mustafa Ismail ke jadi Yahya Ismail ke? Ustaz Radhi? Alhamdulillah bacaannya sebenarnya ada lah orang kata apa. Cuma itu kata Mustafa Ismail ni tubuh dia sendiri, suara itu hak diri dia kan. Jadi kita boleh meniru gaya aja. Suara tu yalah masing-masing punyalah. Tapi alhamdulillah baik bacaannya. Ini soalan emas ni, cepuman ni Ustaz Radhi. Ustaz Radhi sendiri dalam banyak-banyak qari yang diminati, mana yang paling rasa teruja sangat, rasa betul-betul khuliawah? Sebenarnya dalam qari-qari ni sendiri dia ada keistimewaan masing-masing. Itu saya nak cakap khusus satu-satu qari itu susah. Sebab kalau kita dengar Mustafa Ismail, sungguh kita berminat dengan taranum rasnya. Rasnya cukup hebat. Kalau kita dengar Syekh Ahmad Ainak, kita akan berminat dengan taranum Nahwan dan Ajamnya, diharkahnya. Kalau kita dengar pula Syah Anwar, kita suka dengan gaya Salalim Nuzul Sayyid Su'ud dan Mahta-Mahta. Jadi qari-qari ni nak cakap yang mana suka, semua saya suka, senang cakap. Ya? Qari-qari semua hebat-hebat yang kita sebut ni. Okeylah Ustaz. Demo sikit Mustafa Ismail Ustaz. Lagu apa tadi yang diminati Mustafa Ismail? Awak ni tak. Sayyid Su'ud. Apa dia yang suruh? Saya suka ada Ustaz ada pernah bawa masa peringkat kebangsaan dulu Jaharkah. Ada Salalim Nuzul ataupun Salim Su'ud. Saya ingat saya. Yang mana ya? Jaharkah. Masa jawab Jaharkah. Cuba Sarifah ingat kot, saya tak kalau saya ingat dia bunyi jalan lagi ni lah. La 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 la. Gitulah. Itu Ajam. Itu Ajam yang kita masukkan dalam Jaharkah. Ya. Mana ayatnya ya? Contoh kita kata kan. Ini bacaan saya ambil daripada bacaan Dr. Ahmad Ainak. Okey, contohnya ini Ajam yang kita gunakan dengan Salalim Nuzul dan kita waslahkan dengan sikit sabar tengah-tengah. Ini dua unsur keistimewaan yang ada dalam satu harakat. Okey, kalau jadilah nafas cukup insya-Allah. Okey. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Allah. Tak ada curi-curi nafas ni Ustaz ya. Barakallahu fiik. Masya-Allah. Sifu besar kita. Apapun kita berehat seketika sebelum pentas ni terbakar. Kembali bertemu dalam Akademi Al-Quran musim yang keempat. Syarifah, sebenarnya kita nak tahu juga daripada finalis Akademi Al-Quran sebelum mereka melangkah ke akhir. Mesti ada persiapan dan persediaan yang dilakukan oleh mereka. Pastinya. Ya. Husni, semenjak anda diumumkan salah seorang yang akan melangkah ke pusingan akhir Akademi Al-Quran, apa persiapan yang anda lakukan? Jadi untuk sikit persiapan yang saya buat, pertama sekali memang kelemahan saya bersegi nafas lah. Jadi saya cuba untuk training lah nafas ni perlu latihan. Jadi saya minta banyak tip pada Ustaz Tarmizi lah. Dia banyak tips, tapi saya cuba lah macam mana pun dalam sebulan ni saya cuba untuk pertingkatkan lah harga dan variasi saya kurang. Mungkin saya akan banyak muzakarah lah, insyaAllah. Apa cara nak panjang nafas tu? Husni buat macam mana? Memang kalau ikut Ustaz Tarmizi suruh saya jogging dan saya pun cubalah waktu tahan nafas. Tapi tak tahulah macam mana atas pentas ni jadi ke tak jadi, saya pun tak tahu. Kena tenang kan. Senang-senang pikul
potong gas oksigen terus. Confirm panjang. Okey, saya kena minta keterangan Ustaz Rodi nanti saya tanya. Ya, kejap lagi nak tanya ke Ustaz Rodi ke mana-mana Ustaz juri, insya-Allah boleh. Baiklah Tarmizi, mungkin siapakah pakar rujuk anda? Nak pakar rujuk ni mungkin nak tanya qiraat ke, nak tanya dari sudut variasi taradum ke, tajwid ke, mungkin ada pakar rujuk untuk persiapan sebelum melangkah ke peringkat akhir? Dari segi persiapan saya pertama sekali saya macam Ustaz Haris cakap lah, mesti menyesuaikan lagu dengan ragam ayat lah, bentuk ayat. Kalau ayat tu sedih, baca dengan sedih lah. Kalau ayat tu berkenaan dengan syurga, baca gembira kan, lagu sikah dan sebagainya. Berkenaan pakar rujuk juga, kalau qiraat memang saya terus kepada Ustaz Ibrahim ataupun Ustaz Nazri kita lah. Kalau bagi lagu saya akan terus kepada Ustaz Rodi. Sebagai orang kata orang lama lah dalam bidang taranum ni, saya ikut Muhammadi lah mereka semua. Dan juga dalam bidang tajwid ataupun penghayatan, saya terus jumpa Ustaz Hasni. Ya, Yahya pula macam mana persiapan anta? Persiapan tu baru sekejap tadi saya dapat ilham. Apabila mendengar Ustaz Rodi baca tu, insya-Allah saya tak akan tinggal lah kambing. Dan saya harap lagi ya. Saya harap surah akan diberi awal lah untuk saya study dengan abang-abang saya, kerana di antara 4 orang ni saya lah yang paling lemah. InsyaAllah lah saya akan berjalan lebih jauh lah untuk mencari ilmu-ilmu untuk memperkemaskan lagi bacaan saya, insyaAllah. Ya, kepada Muhammad, saudara Muhammad, mungkin ini yang terakhir ni Muhammad, peringkat akhir Akademi Al-Quran musim yang keempat. Perjuangan Muhammad dah nak dekat dah ni. Mungkin adakah persiapan itu berganda? Apakah harapan Muhammad untuk peringkat akhir Akademi Al-Quran pada musim ini? Ataupun ada strategi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya seperti Ustaz Husni, saya masalah nafas. Jadi salah satu cara nak bagi saya ada sedikit lah penambahan nafas. Jadi nak buat macam mana pun saya kena diet lah. Inna fi hadha la balaghan liqawmin arifin. Alhamdulillah, saya baru habis jogging. Jadi jogging ni biasa saya buat sekali-sekala, tak selalu. Tapi paksa nak baca Quran, nak taranum, nak kena suara lantang, kena nafas panjang. Jadi saya paksa kena buat juga lah. Kalau dulu nafas saya pendek, tangki besar dulu. Sekarang oksigen dah banyak sikit, Alhamdulillah. Jadi nafas saya panjang sikit lah. Saya selalu jogging senaman kerana Islam suruh kita bersenam sebagainya. Al-aqlu salim fi jasmi salim. Fa'atat bihi qawmaha tahmilu qalu ya Maryam laqad. Saya pun dalam perjuangan. Masalah suara pula, saya ni memang jenis tak boleh tinggi. Kalau saya tinggi pecah. Wa inna lana al-akhirata wal-ula fa'anzartukum naran talawwa. Jadi mungkin lepas ni saya boleh minta tip daripada Ustaz Radi lah. Muhammad, sedikit soalan. Sebelum anda diumumkan ke finalis Akademi Al-Quran kan, anda diberi satu kejutan untuk turun ke meja juri kan. Kini tiba saat giliran peserta tersingkir akan diumumkan. Untuk itu, saya menjemput saudara Muhammad. Apa rasa ketiga tu? Asalnya saya rasa saya mula rujuk balik, saya mula ingat balik bacaan saya. Saya juri komen, saya cepatlah saya ingat balik juri komen apa. Lepas tu bila Ustaz Najib umum saya tu bawah, saya teringat saya masih muda dan eloklah saya beralah pada abang-abang yang lebih berumur. Apa? Psikologi tu Ustaz, bukan apa. Jadi kepada anda, ni qari-qari akhir ni mungkin ada nak berkongsi dengan juri kita. Bukan senang nak berhadapan dengan juri di saat sebelum melangkah ke peringkat akhir mungkin. Pada Ustaz Radi lah.
memandangkan umur saya masih muda. Jadi suara saya pun tak stabil lagi lah. Bagi saya suara saya tak stabil dalam perubahan. Jadi macam manakah tips Ustaz Adil untuk saya angkat suara tak pecah dan tak rasa tersiksa lah bila kita baca. Dia selesa suara. Sebenarnya sepanjang perjalanan Akademi Al-Quran yang kita lihat lah, adik Muhammad ni sebenarnya bagi saya yang terbaik lah bagi saya. Saya seperti mana biasalah, setiap minggu bila dengar bacaan anda, tak boleh nak cakap apa. Walaupun kelantangan suara anda tak cukup sebenarnya, tapi bagi saya anda mampu untuk mengawal dengan baik, berpandukan ataupun mengikut nada suara yang anda miliki. Saya sebenarnya ialah sangat terharu. Anda umur yang begitu muda dapat menjawab soalan saya. Taranum Husaini ni sebenarnya susah, tapi anda jawab dengan baik sekali. Pelajar yang mendapat penilaian juri yang tertinggi bagi minggu ini ialah jatuh kepada Saudara Muhammad bin Ahmad Zaid. Muhammad merupakan pelajar yang menduduki tangga teratas dengan pencapaian markah yang tinggi. Menang atau kalah tu ada adat pertandingan kan. Saya dan keluarga tak mengharapkan kemenangan lah. Cuma bagi saya apa yang dia dapat, ilmu yang dia dapat semasa di AQ tu adalah sangat berguna. Sebab bagi saya qiraat, taranum tu mungkin kalau tak masuk AQ tak ada siapa guru yang akan dapat mengajar dia secara khusus. Selepas ni walaupun dia menang ke tak menang ke, insya-Allah dia akan lebih mendalami lagi bidang-bidang tu dan bidang-bidang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di antara keistimewaan anak Muhammad ialah Allah anugerahkan kepada beliau satu ingatan yang kuat dalam menghafaz ayat Quran, dan saya lihat beliau mampu untuk mengingati setiap ayat Al-Quran yang telah dihafaznya sebanyak 30 juzuk dan dapat membawanya dalam solat. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Ayah suruh saya membaca dengan abang, suruh abang simak. Lepas tu imam tu saya imam dengan adik-adik dah. Kami dan adik-beradik mendoakan agar Abang Muhammad berjaya di dalam Akademi Al-Quran pada final nanti. Walaupun dia mempunyai suara yang orang kata tahap kematangan dewasa tu belum sampai, tapi dari segi teknik pengawalan itu sebenarnya penting. Ya, Muhammad sendiri nak tanya macam mana anda mengawal tu? Memang macam Syarifah kata kepit suara ke macam mana? Teknik tu Ustaz. Yelah. Kita tanya Muhammad sendiri. Teknik Muhammad sendiri. Saya tu lah sebenarnya daripada kecil lagi saya suka tiru syekh-syekh Tuan Qadi kan. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum. Saya bertemu dengan dia pada tahun 2006 di Vienna, Austria. Ketika itu saya belum mengenali beliau, tetapi apabila saya mendengar bacaan-bacaan beliau dan syekh beliau tu Syekh Mustafa Kamil, beliau pernah berkata kepada saya, kamu boleh menjadi seperti Yasir, kamu belajar mesin 6 bulan insya-Allah. Jadi lepas tu saya belum mengenali beliau dengan lebih dekat. Lepas tu lepas baca persembahkan bacaan, jadi saya berminat dan saya mula sikit-sikit meniru beliau, dan alhamdulillah sekarang oleh kerana suara saya pun tidak begitu tinggi, jadi saya banyak ambil bunga-bunga bacaan dia. Pengawalan tu kalau macam saya lah, sebelum pertandingan bila saya praktis macam-macam muka semua keluar, tapi bila duduk atas tak ada lah. Alhamdulillah semua tangan semua saya tak biasa lah buat atas pentas. Kita nak persilakan yang terakhir, adik Muhammad mempersembahkan bacaan pada malam ini sebelum melangkah ke peringkat akhir. Sebelum itu kita lihat siapakah qari pujaan beliau. Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Harapan dan juga nasihat saya kepada anak-anak Muhammad ialah untuk beliau membuktikan kepada masyarakat di luar sana bahawa orang-orang dalam bidang Al-Quran ini adalah orang-orang yang hebat
bukan saja dalam bidang Al-Quran tapi dalam semua bidang. Katakan semangat tu saya rasa bukan setakat sekarang saja, sebelum masa nak masuk lagi pun kita dah bagi semangat. Sebab bagi saya bukan kemenangan tu lah bukan yang mutlak bagi objektif kita masuk AQ ni kami kata. Cuma ilmu yang di dalamnya tu yang sangat mahal dan susah nak dapat. Alhamdulillah, saya sedang menyiapkan diri saya untuk menghadapi final Akademi Al-Quran musim keempat. Jangan lupa saksikan saya dalam Akademi Al-Quran musim keempat peringkat akhir di PICC. Doakan saya, semoga saya berjaya. Dan itulah dia keempat-empat peserta yang telah memperdengarkan bacaan mereka. Dan ini mungkin juga sebahagian cerminan bacaan mereka pada malam akhir Akademi Al-Quran musim yang keempat. Dan kita harapkan standard dan kualitinya tidak lari jauh dan dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kita semua, insya-Allah. Dan kalau tak silap saya tadi, Sharifah, cara bacaan Muhammad tadi ada gaya Syekh Yasir Syarqawi, ya? Ya, betul. Mungkin ada pengalaman dengan beliau? Ya, saya dulu pernah bersama dengan Syekh Yasir Syarqawi masa kami buat persembahan sama-sama di Singapura, Ustaz, tahun lepas bulan Ramadan. Sebenarnya Syekh Yasir Syarqawi ni orangnya memang ramah dan juga beliau dapat mengikut sebiji aliran Mustafa Ismail. Kita boleh foto stick tu sebiji je kalau Syekh Yasir Syarqawi memperdengarkan bacaan. Maknanya tak jauh lah antara Yasir Syarqawi, Mustafa, dan beliau berpesan bahawa Mustafa Ismail ni adalah Syekh sepanjang zaman. Hebat tu, Ustaz. Mungkin kita nak tanya kepada juri, mungkin ada komen sikit tentang bacaan Adik Muhammad tadi di salah seorang juri. Saya sendirilah, untuk semua peserta ni memang masing-masing ada kelebihan. Dan satulah peringatan saya kepada mereka semasa mempersembahkan bacaan semasa final nanti, bacalah dengan seikhlas hati, limardatillah, bukan li fulus. Sebabnya apa bahayanya kalau kita meletakkan sasaran kita 30,000 ini ialah kadang-kadang dia boleh jadi kesilapan yang kita tidak sengajakan. Itu masalahnya. Tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, sepertinya Quran ni satu lagi ialah dia kena ada touch, bukan touch and go. Touching. Maknanya orang yang mendengar tu dia akan rasa, kalau kita betul-betul ikhlas kita membaca tu, dia akan ada satu menusuk di hati orang yang mendengar. Itu yang penting. Itu kelebihan pada Qori-Qori Arab lah. Dia baca dengan penuh keikhlasan dan kita mendengar pun saya tak sengaja boleh menitis air mata. Itu kehebatan Qori-Qori ni. Sampai kita boleh menitis air mata tanpa kita sedari. Itu maknanya saya mintalah maknanya peserta-peserta ni bersedia ke arah itu. 30,000, 20,000, 10,000 itu perkara nombor 2. Yang utamanya ialah penonton yang dengar di studio atau di tempat kita final nanti ataupun di rumah, dia mendengar tu dapat satu sentuhan yang Allah, Masya Allah, ini kehebatan Al-Quran. Ya, saya yakin, Ustaz, sebenarnya qori-qori kita, calon-calon juara kita, bukan wang menjadi ukuran. Sebenarnya mencari keredaan Allah adalah segala-galanya. Baiklah, kepada anda penonton di rumah dan juga di studio, kita berehat seketika, kembali sebentar nanti. Jangan Kepada penonton di studio maupun penonton di rumah, anda telah menyaksikan kehebatan 4 qori, 4 calon juara yang berjaya ke tahap ini dan sekaligus melayakkan diri ke peringkat akhir Akademi Al-Quran musim yang keempat. Dan pastinya kita telah berkongsi pelbagai pengalaman dan luahan hati mereka sepanjang berada di dalam Akademi Al-Quran. Ya, sebelum kita ke penghujung rancangan, kita minta juri mungkin boleh memberikan tips ataupun bekalan yang terakhir kepada finalis Akademi Al-Quran kita musim yang keempat. Silakan, Ustazah. InsyaAllah saya doakan semoga semuanya sihat. Minta semua peserta jaga kesihatan, kalau boleh tidur yang cukup. Macam Adik Muhammad, saya nampak suara dia cepat serak. Jadi kalau boleh jangan tidur sampai lewat-lewat malam. Berlatih-berlatih juga, kesihatan kena jaga. Tidur memang kena cukup lah, insyaAllah. Mudah-mudahan dapat present yang terbaik, insyaAllah. Fadil, Fadil. Ya, sebenarnya untuk nafas ni makan kena kawal sikit. Jangan isi penuh sangat. Kalau boleh sebelum baca tu kita kontrol makan, kalau boleh 7 atau paling kurang 5 jam. Sebab untuk hadam, kalau dia belum hadam, itu problem kepada nafas. Dan banyak minum air masak untuk suara sentiasa tidak parau. Terima kasih. Ustaz Nazri. Apapun yang berlaku, banyakkan senyum. Itu dia. Sebenarnya untuk mengetahui orang yang berilmu, bertanya
dan mempelajari tidaklah jemu. Sekian dulu untuk kali ini dan jangan lupa kita berjumpa dan bersua pada malam akhir Akademi Al-Quran musim yang keempat. Pastinya pada 6 Ogos nanti, 1000 harapan dengan satu kesempatan melahirkan generasi Al-Quran yang cemerlang. Jumpa lagi. Ma'assalamah wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.